radhiyallahu anhu dan kepada Maulana Syekh Ali Jumaah radhiyallahu anhu dan sekalian awliya, sekalian para ulama dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Syai'nillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. InsyaAllah kita sambung pengajian kita daripada kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karya Maulana Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu yang wafat pada tahun 279 Hijrah. Dan kita berhenti pada hadis yang ke-128, masih lagi menceritakan berkenaan dengan bersandarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan jom kita baca kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-128, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina bi'ulumikum fid darain amin. Qala Abu Juhaifah melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, amma ana fala akulu muttaki'an. Sungguh aku tidak makan sambil bersandar. Baik. Tugu rahimahullah menceritakan di sini seterusnya berkenaan dengan bersandar. Bersandar ni apa? Iaitu kalau bersandar kerana nak berehat-rehat itu tidak masalah. Bersandar ni maknanya bukan sandar je ni. Ni biasa ni sandar je ni. Sandar gini ni. Ini kan saya sebut ni. Ini. Itu maksud dia. Boleh? Kita panggil apa? Kita panggil apa tak? Nak kata baring tak baring kan. Duduk macam kita duduk tu kita ada sofa kan. Ngiring sikit. Boleh? Tu dia panggil makna apa? Ittika dalam bahasa Arab. Bukan makna bersandar ni. Sandar ni tak ada masalah. Kadang kalau sandar macam ni dipanggil apa? Keadaan yang menunjukkan boleh menyebabkan orang rasa kita ni sombong. Boleh orang menyebabkan kita rasa ni apa? Hebat sangat. Boleh. Adapun Nabi SAW, ada juga Nabi bercakap dengan sahabat dalam keadaan macam tu. Tapi semua orang tahu Nabi SAW tidak sama sekali sombong. Dan satu lagi yang disebutkan dalam hadis ni bahawasanya Nabi SAW tak makan dalam keadaan apa? Menyending macam tu. Tu. Kira orang panggil apa? Makan dalam keadaan baring menyending macam tu dipanggil makan gaya orang raja-raja, orang ajam. Kan kita sebut depa duduk baring macam tu. Okey, lepas tu dayang-dayang gundik-gundik apa? Okey, bagi apa? Anggur. Dia buka mulut. Amboi, kemah sangat ni. Boleh? Kita duduk tu makan petai. Tak ada. Makan petai buat apa? Boleh? Jadi kiranya ada pada apa? Pada cara makan yang sedemikian sikap angkuh dan juga takabur. Maka itu adalah benda yang suci Nabi SAW daripada sifat-sifat yang sedemikian. Boleh? Satu lagi nanti kita akan tengok gaya Nabi SAW makan kira apa? Bukan untuk nak bersedap-sedap. Nabi tak ada makan untuk sedap. Kalau macam gaya duduk macam ni tu makan apa? Bersedap-sedap kan? Nabi kalau makan pun kan kita sebut tu kaki kan, kaki dia angkat sikit apa semua. Boleh? Supaya apa? Supaya nak makan tu cepat dan makan tu kira cukup untuk apa? Untuk benda yang perlu sahaja dan kemudian sibuk buat apa? Kerja yang lain. Boleh? Kalau kita makan untuk apa? Berehat. Betul tak? Makan untuk seronok. Itu yang jadi macam-macam perangai PL tu.
Boleh? Ada macam makan apa? Lawan makan siapa banyak, boleh ya? Lepas tu ada yang apa? Yang dia makan tayang video macam mana? Rakam video ke apa? Bunyi kuak 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 kuak. Oh. Dia makan apa? Ni kambing golek tu dia seorang makan. Makan muta yang rekam video kat orang itu tak elok lah. Boleh? Kita pun ustaz pun lapar nak. Kambing golek. Aduh, geram tu. Boleh? Lepas tu lobster, makan lobster besar ni lobster tu dia. Tayang ke orang tu tak elok. Kalau orang dulu kira orang panggil apa? Dia panggil makan ni, makan ada waktu dia, ada tempat dia, ada keadaan dia. Jadi tak boleh kita panggil semua tempat kita makan, semua keadaan kita makan, semua itu dia panggil tak berapa nak elok dari sudut adab. Dia sudut apa? Dia sudut adab. Boleh? Maka begitulah juga Nabi SAW nak mengatakan di sini, makan antara adab dia janganlah duduk apa? Bersandar. Bersandar tu kan bersandar je ni kita sebut tadi, bersandar gini. Itu dipanggil tak elok. Boleh? Tu makan syurga. Kan syurga tu tak apalah, di syurga ni kita dunia ni tak elok. Boleh? Baik. Kemudian kata Tuku rahimahullah, dia kata hadis yang ke-129, Abu Juhaifah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la akulu muttaki'an, aku tidak makan sambil bersandar. Sama makna macam hadis sebelum. Hadis yang ke-130, Jabir bin Samurah berkata, Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin. Aku pernah melihat Rasulullah SAW bersandar pada sebuah bantal. Ini maksudnya Nabi SAW bersandar, benar bersandar. Maksudnya bersandar je kan kita sofa, biarkan sofa duduk belah kanan kan kita sandar itu. Macam itulah. Itu maksud dia apa? Bersandar kepada bantal. Itu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tapi kita sebut dah bahawasanya bersandarnya Nabi SAW rehat ataupun dalam keadaan yang perlu bukanlah untuk menzahirkan angkuh ataupun sombong. Yang itu yang kita panggil tak sepatutnya dilakukan oleh orang di kalangan muslimin. Baik. Bab yang ke-23, babu ma ja'a fi ittiqa'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iaitu bab pada menyatakan dipanggil cara Rasulullah bersandar. Baik. Kata Tuku rahimahullah, hadis yang ke-131. Ni bukan cara sebenarnya ni. Fittika Rasulullah maksudnya bukan bersandar ni. Maksud dia apa? Menongkak ni. Yang tadi bersandar, yang ni ini tukaah sandar je ni. Tapi ittika bukan bersandar, ia menongkak. Ittika memang menongkat. Itu maksudnya ittika. Dia ustaz kita terjemah bersandar. Tak, sebenarnya menongkat. Baik. Jom tengok hadis yang ke-131. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan fa kharaja yatawakka'u ala Usamah bin Zaid wa alaihi saubun qitri qad tawashshaha bihi fa shalla bihim." Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, baginda keluar rumah dengan bersandar. Bersandar ni apa? Menongkakkan ini. Ini bersandar menongkakkan Usamah bin Zaid. Baginda memakai kain qitri yang diselempangkan ke bahunya. Kemudian baginda solat berjemaah bersama para sahabat. Baik, maksud dia apa tu? Dia kata ketika Rasulullah SAW sedang sakit. Bolehkah Nabi sakit? Bolehkah? Tak ada masalah sakit. Kan kita mengaji berkenaan dengan sifat-sifat Nabi. Sifat Nabi ada apa? Ada wajib, ada apa? Harus, ada yang mustahil. Sifat yang wajib apa? Wajib sifat siddiq, tabalik, amanah, fatonah. Itu dipanggil sifat wajib. Maksudnya kalau Nabi ni bersifat bukan jujur. Dia tipu kan? Boleh Nabi tipu? Mana boleh? Kalau Nabi tipu, Allah Ta'ala bagi mukjizat pada Nabi tu, kiranya apa? Sokong tipu lah. Boleh kata Allah Ta'ala sokong nipu? Na'udzubillah. Boleh faham? Jadi kita kata
hubungan Nabi SAW itu jujur, siddiq, ada hubungannya dengan siapa? Allah Ta'ala. Maka bila Allah Ta'ala itu mustahil menipu, boleh termasuk juga bahawa Nabi juga mustahil menipu. Boleh? Itu panggil sifat apa? Sifat apa? Siddiq, ataupun sifat wajib. Adapun sifat mustahil lawan bagi sifat apa? Sifat wajib tadilah. Sifat harus apa? Sifat harus. Ini sifat harus. Sifat harus adalah dipanggil Nabi boleh bersifat dengan sifat apa? Manusia selagi mana tidak menjatuhkan darjat kenabian. Itu dipanggil sifat apa? Yang harus. Jadi boleh tak Nabi makan? Tak makan macam mana? Dah manusia makan lah. Boleh tak Nabi SAW pergi pasar beli ikan, beli sayur? Boleh tak? Tak ada masalah. Boleh. Tapi selagi mana benda-benda tu tidak menjatuhkan darjat apa? Kenabian. Apa dia? Pi tak pakai baju. Pi pakai seluar pendek. Ustaz pun ni boleh ustaz ceramah tak pakai baju. Jangan. Tak tahu boleh. Itu jatuh darjat apa? Ustaz ni. Kalau ustaz ceramah tak pakai kepiah pun makcik marah. Apa ustaz mana kepiah ni? Baru nampak bagi elok sikit. Boleh faham tuan-tuan? Jadi kita kata masalah apa? Masalah sifat-sifat manusiawi secara umumnya boleh selagi mana tidak apa? Menjatuhkan darjat apa? Kenabian. Begitulah juga sakit. Jadi sakit demam boleh tak? Demam tak ada masalah, demam. Tapi kalau sakit sampai berulat, boleh tak berulat? Tak boleh. Itu mustahil. Taji kita Nabi Ayub itu hadis maudhu. Israiliyat betul. Itu adalah hadis Israiliyat. Maulana Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, dia sebut dalam kitab dia bahawa cerita tentang Nabi Ayub berulat-ulat itu bukan daripada hadis yang sahih, bahkan adalah Israiliyat yang disebut ke dalam tafsir dia tak betul. Boleh Maulana Syed Alawi Al-Maliki, ulama besar, ulama masyhur lah. Jadi kita kata tak betul lah berkenaan dengan Nabi Ayub tadi. Tapi Nabi demam boleh? Demam boleh, tak ada masalah. Bahkan Nabi SAW, nanti kita akan tengok bab yang terakhir, insyaAllah lah, bila nak khatam ni, bab terakhir ni, iaitu Nabi SAW wafat. Ini cerita Nabi wafat ni. Nabi SAW wafat, Nabi, para sahabat tanya, innaka tu'aku ya Rasulullah. Rasulullah, kau demam Rasulullah. Rasulullah kata, sungguhnya aku rajulan. Aku ni demam macam demam dua orang. Tu dia macam mana demam dua orang tu. Kalau kita kata demam biasa suhu apa? 37 lah. Demam 37, apa paling teruk 40 lah. Ni kali 2. Tu dia 80. Tu dipanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiranya apa? Dia punya ujian terhadap nabi-nabi adalah 2 kali ganda ujian daripada orang biasa. Kita tanya, ustaz, awak jadi macam tu? Nabi-nabi sepatutnya orang mulia kena dapat apa? Nikmatlah duduk sana. Itu dipanggil sunnatullah di muka bumi. Makin kita ni dekat dengan Allah, makin kita diuji. Sebab apa makin kita diuji ni? Sebab nak meningkatkan darjat kita. Sebab apa lagi? Sebab nak kata dunia ni tempat kekal abadi kah? Tak, tempat sementara. Bayangkan kalau kita ni sentiasa dapat duit, sihat, sentiasa demam. Dah kali jadi Fir'aun lah, betul tak? Fir'aun kata, tak sakit pun, aku Tuhan ku. Tu dia mekok tu pula. Aku ana rabbukumul a'la, dia aku Tuhan tertinggi hampa ni. Jangan sembah siapa, sembah aku saja. Sebab apa? Sesemua pun tak pernah dia. Saya tak apa tim kita. Tim kita. Boleh. Sesemua pun tak pernah. Boleh. Yang diceritakan oleh ulama-ulama ahli sejarah ni, dia kata Fir'aun ni dia makan 2 biji kacang je sehari. Tu dia 2 biji kacang. Lepas tu dia kata mungkin itu rahsia kesihatan Fir'aun kot. Kita kambing makan, dimakan tempoyak lah, apa semua, gabung-gabung. Makan berapa kali sehari? 6 kali sehari. Mau tak potong kaki? Boleh? Faham? Kita mau tak gemuk? Boleh? Itu dipanggil apa? Berkenaan dengan rahsia kesihatan adalah kurang makan. Tapi nak kata yang Fir'aun ni demam pun tak pernah, itu kira dahsyat sungguh lah. Itu dipanggil adalah istidraj daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab tu kita kata apa?
Apa saja musibah, hakikatnya Allah Ta'ala nak peringat kita. Ni duk risau, ni apa COVID ni pening, pening. Kan? COVID ni apa semua, tak apalah. Kita panggil apa? Bukan maksudnya saya suruh apa, ibu ayah ni pergi sekali lagi. Siapa kena penyakit COVID? Salam. Dah nak dia pula kalau pergi salah. Tu jangan dia cari pasal. Boleh tak? Maksud saya adalah apa saja musibah yang Allah Ta'ala bagi tu supaya ingat dia yang berkuasa, kita tak ada kuasa apa. Lepas tu supaya kita ingat apa dia? Bahawa dunia ni tempat ujian. Nak seronok-seronok di mana? Di akhirat. Boleh? Ada kadang-kadang ni kan, ibu-ibu ni pernah jumpa saya. Ustaz ni macam mana ni ustaz ni? Kami orang perempuan ni teruk macam-macam ni. Kami mengandung, kami nyusu, kami. So si lelaki tu relax, buat je ada makan, kami letih. Tu biasalah. Kita panggil itu, dia panggil apa? Darjat perempuan Allah Ta'ala nak angkat. Sebab tu yang last kali saya nak sebut tu, Nabi SAW kata apa? Asyaddun nasi balaan al-anbiya summa al-amsal fa-amsal. Apa maknanya? Orang yang paling dahsyat kena uji ni adalah Nabi-Nabi, kemudian yang semisal dengan mereka dan semisal dengan mereka. Maksudnya makin darjat dia dekat dengan Allah Ta'ala, makin banyak diuji. Sebab tu kita kena positif. Sakit ke, demam ke, masalah ke apa, itu hakikatnya Allah Ta'ala nak apa? Mengangkatkan darjat kita dan menghapuskan dosa kita. Sebab tu ada hadis yang lain, Nabi SAW kata apa? Orang apa? Mukmin ini sentiasa diuji, diberi apa bala apa semua supaya apa? Dia jumpa akhirat dalam keadaan yang suci, bersih. Dan ni ibu ayah nak pilih, nak Allah Ta'ala balas sini ke Allah Ta'ala balas akhirat? Mana? Dosa kita nak balas mana? Nak akhirat? Boy kemah nak balas akhirat. Jangan. Sehari akhirat 50,000 tahun sehari. Dia kena golek kata mampus, na'udzubillah, kena golek kat apa akhirat. Baik balas sini betul tak? Balas sini lah kata. Balas demam. Okey, demam boleh lah 2-3 hari. Sak dia tak lama pun. Boleh? Tapi kalau ke akhirat, na'udzubillah. Jadi kita kata kena positif atas apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan daripada ujian. Baik. Kemudian apa dia, Rasulullah ni memang tak larat bangun langsung. Nabi SAW memang tak larat bangun. Jadi macam mana ni nak pergi semayang? Nak semayang jemaah juga macam misal. Baginda keluar rumah dengan bersandar kepada siapa? Bertongkatkan Usamah bin Zaid. Kira kena apa? Pegang. Kena papah dengan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni dah budak kecil lagi. Papah macam mana? Nabi tinggi, dia kecil je. Usamah bin Zaid. Dia macam mana? Dia macam mana? Dia pegang. Dia bertongkat lah kepada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ketika Nabi wafat, umur dia 15 tahun. Kecil, lebih kurang muda lagi. Boleh Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Cucu angkat Nabi kan. Anak anak Zaid bin Harisah. Kira apa? Cucu angkat kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dia kata Rasulullah memakai kain qitri. Kain qitri apa kain qitri? Kain qitri adalah kain macam kain ihram tu. Kain macam kain ihram, tapi makna qitri tu dibuat di tempat qitri di Yaman. Bukan kotar. Kotar mana? Bahrain kan, belah-belah sana, Teluk tu. Dan qitri ni maknanya kawasan di Yaman. Kain dia macam mana? Macam kain ihram, lepas tu diselempangkan kepada badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda solat berjemaah bersama para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang ke-132. Jadi boleh tak kita orang panggil minta bantuan orang ni? Bantuan orang untuk nak amal ibadat boleh ketika hajat. Jadi masalah minta bantuan orang angkat kita ke? Boleh? Orang wudukkan kita ke contohnya. Dia ada keadaan ketika wajib, ada ketika harus, ada ketika makruh. Wajib bila? Wajib kita memang tak larat apa dah tadi. Duduk atas kaki. Lepas tu macam mana? Kena minta tolong anak-anak lah, kawan-kawan untuk wudukkan kita. Boleh? Harus dalam keadaan yang apa? Yang lain daripada amal ibadat. Contoh apa? Mak tolong, mak na'udzubillah panggil mak pula, suruh mak pula ambil. Adik tolong ambil nasi goreng tu kat kuali. Boleh, tu tak masalah.
Makruh bila amal ibadat tanpa hajat. Adik, tolong jap ambil wuduk untuk abang bersemuka. Tangan. Amboi. Kemah kata nak kena tolong pi basuh muka hang pula. Tajam sat lagi. Boleh? Boleh tu dia panggil ambil ibadat yang apa? Minta tolong yang makruh. Jadi kalau amal ibadat, kalau tak ada sebarang hajat, makruh minta tolong dengan orang. Boleh? Tapi ada ketika wajib, ketika memang tak boleh nak buat apa langsung. Boleh? Macam tok guru kami kan. Ada tok guru kami, tok guru Syekh pada usia kami. Nama Syekh Ahmad Hamadah. Syekh Ahmad apa? Hamadah. Syekh Ahmad Hamadah dia meninggal umur 93 je tu. 93. Dia kahwin umur 92. Kahwin umur apa? 92 tu dia. Sebelum dia tak kahwin, dia kahwin umur 92. Tanya Tok Syekh apa nak tiba-tiba kahwin ni time ni kata ni. Ni aku dia kata dah tua tak larat dah nak buat amal ibadat, tak ada siapa boleh tolong aku, boleh tengok aurat aku melainkan isteri yang sah. Jadi dia kata apa, memang dia kahwin tu sebab nak tolong untuk bantu dia buat amal ibadat sahaja, bukan kerana nak apa nafsu ke, nak kaya ke, nak apa ke. Tu dia tu Syekh Ahmad Hamadah radhiyallahu taala anhu. Dia sembahyang mulai tiap malam setiap pukul 2 sampai subuh. Pukul 2 pagi sampai subuh. Tak bangun mulai time bila dia mati tu je. Ni apa yang jiran dia cerita, kalau tiap 2 pagi mesti dengar bunyi ayak. Lepas tu sehari tu dia kata, awak hari ni tak bunyi ayak, pilih ayak tak bunyi pun. Boleh? Mecek dekat atas dia dekat apa apartment atas tu. Oh dah mati dah. Hari tu je tak ada dengar pilih ayak bunyi. Tu dia. Kita pilih ayak bunyi tapi kencing jelah bila. Bila bunyi. Ya. Bukan. Syekh Ahmad Hamadah ni mesti Farah Morocco. Lain. Syekh Ahmad lain. Dia tak ada anak dia. Syekh Farah Hamadah kan dia kahwin 93. Mana nak ada anak 93? Dia kahwin tu tak ada. Syekh Ahmad Hamadah. Ni memang dia tu memang tak ada apa. Tak ada pikat dunia apalah. Babeh tu apa lepas ni subuh lepas tu ngajak Quran lepas subuh. Lepas subuh dia ngulang Quran, dia hafal Quran 14 qiraat kan. 14 qiraat dia ngulang Quran. Lepas tu sembahyang duha, pada pukul 8 sembahyang duha sampai pukul 12. Lepas tu ngajak balik. Duduk masjid. Lepas tu petang balik makan, lepas tu bayang balik wirid, nulis kitab. Itu tak ada apa hidup. Boleh? Rumah pun orang ada adik-beradik dia yang kaya bagi duduk sini. Dia tak ada apa duduk itu. Boleh? Orang duduk minta doa. Minta doa. Tu dia punya Syekh Ahmad Hamadah radhiyallahu anhu. Baik. Kita baca di sini dia kata hadis yang ke berapa? Yang ke 132. Al-Fadl bin Abbas berkata, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tuwfiya fihi wa ala ra'sihi isabatun safra fasallamtu alaihi faqala ya Fadl faqultu labbaik ya Rasulullah qala ushdud bihadhihi al-isabati ra'si qala fafa'altu thumma qa'ada fawada'a kaffahu ala mankibi thumma qama fadakhala fil masjid wa fil hadis qissatun. Aku masuk Fadl bin Abbas. Siapa Fadl bin Abbas? Sepupu Nabi lah. Anak Abbas bin Abdul Muttalib. Aku masuk dan dia ni orang handsome. Fadl memang handsome. Handsome. Boleh? Kalau dia jalan dekat Madinah tu, orang perempuan duk ngorak dia. Tu dia. Orang perempuan bukan dia ngorak orang perempuan. Boleh? Sebab terlalu handsome, kadang-kadang dia apa? Dia tak jaga pandangan. Nabi SAW tegur dia banyak kali. Jaga apa? Pandangan. Boleh? Yang duk layan sangat orang perempuan ni, pening kepala sekali lagi. Boleh? Baik, itu dia panggil Fadl bin Abbas. Aku masuk ke bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa baginda sedang sakit menjelang wafat. Macam tadilah. Ada kain berwarna kuning yang mengikat kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Ikat kepala. Aku mengucap salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian baginda memanggil, wahai Fadl. Aku menjawab, saya di sini wahai Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, tolong perkuat ikatan kain di kepalaku. Maksudnya apa? Nabi sakit sangat kepala baginda SAW. Sakit sangat dalam keadaan. Jadi minta apa? Ikat kepala. Cara dulu mengubat macam tu lah. Pening kepala ikat apa? Ikat kepala. Dulu mana ada Panadol. Boleh? Mana ada Panadol, Soluble, kata bukan Soluble tu. Jadi cara dia apa? Kalau kami anda tengok waktu saya pergi dekat apa? Geng-geng Mesir yang kampung-kampung ni. Depa ambil apa kain tu. Lepas tu depa gulung kain tu kan. Lepas tu ambil kayu, pusing. Tahu kan? Pusing bagi apa? Bagi ketak kepala dia. Lepas tu minum kopi. Cara nak bagi apa? Lupakan pening kepala. Pecik makan benda dah. Haram benda dah haram. Dia tak akan jenis-jenis macam orang lama lah, tak pantang benda ubat-ubat moden ni. Setengah-setengah pada geng-geng Suaid. Kami ni orang Suaid, yang kampung-kampung yang Suaid. Boleh? Itu. Jadi macam itulah juga Nabi SAW nak menghilangkan ataupun nak mengurangkan rasa pening kepala baginda SAW. Nabi ikatkan lagi kuat daripada kain di kepala baginda SAW. Al-Fadl bercerita, aku menuruti permintaan baginda SAW. Kemudian baginda duduk dan meletakkan kedua-dua tangan baginda di atas bahuku. Setelah itu Rasulullah SAW berdiri dan masuk ke dalam masjid. Dalam hadis ini ada kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia ada cerita banyak lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kira mengimamkan solat, lepas tu apa? Patah balik Rasulullah pingsan balik dan cerita Nabi SAW suruh buat air, basahkan muka Nabi SAW. Dia cerita tu insya-Allah kita baca di hadis yang bab yang terakhir insya-Allah taala. Baik. Jom kita tengok yang seterusnya, bab yang ke-24, bab ma jaa fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa adab-adab makannya? Hadis yang ke-133, Ka'ab bin Malik berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu salasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjilat jari-jari baginda 3 kali selepas makan. Baik, kemudian dia kata menurut Imam Tirmizi selain Muhammad bin Bashar ada laporan lain bagi hadis ini yang berbunyi yal'aqu asabi'ahu as-salas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjilat ketiga-tiga jari baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ka'ab bin Malik. Siapa Ka'ab bin Malik? Penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam masyhur. Siapa penyair di Nabi SAW? Pertama Ka'ab bin Malik. Yang kedua Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin apa? Zuhair. Dan yang ketiga siapa dia? Hassan bin Sabit. Kemudian Abdullah bin Rawahah. Yang tu geng apa? Penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa apa? Kalau nak perang, kalau nak apa, geng penyair ni lah dia akan lantunkan syair untuk memberi semangat kepada siapa dia? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Pertama Ka'ab bin Malik. Lagi apa? Ka'ab bin Zuhair. Lagi siapa? Hassan bin Sabit. Kemudian yang keempat siapa? Abdullah bin Rawahah. Ni masyhur lah. Jadi kita bila baca sirah ni kena tahu sekeliling Nabi ni. Nanti kita akan rasa macam duduk di apa? Di zaman depa, kita akan boleh bayang. Oh, apa hubungan cerita ni dengan cerita ni? Dia ni siapa? Boleh? Tok nenek moyang dia, keturunan dia, tu dia. Itu baru kita tahu dipanggil sirah secara tepat ataupun secara mendalam. Baik. Ya, empat semua satu zaman. Ya, Ka'ab bin Malik. Baik. Apa dia kata? Nabi SAW menjilat jari baginda 3 kali selepas makan. Baik, jadi kita panggil menjilat jari adalah sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada kata, ustaz geli lah. Yang geli tu cara hang. Boleh? Bukan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Geli macam mana? Dia duduk makan. Oh, penampak pala sekali lagi orang tengah makan buat macam tu. Boleh? Itu geli tu bukan cara Nabi. Nabi kita bagi kalau ada setengah cara. Macam tu. Tak ada apa ni. Macam makan lollipop. Kita kata
teruk pula. Lepas tu satu lagi cara kita kan kadang-kadang makan dan talam kan. Makan dan talam. Oh, dan Nabi SAW ada Nabi makan jilat jari selepas habis makan. Dia makan lolak kata. Yang tu kata apa, memang kena penerajan lah. Lolak sungguh duduk tengah makan sekali tu orang kata kami bukan kedekut tapi malah makan dengan hang. Boleh? Duk jenis buat cara tak tahu hala ni. Boleh? Itu dia panggil sunnah apa? Menjilat apa? Jari. Dan sunnah juga menjilat bekas tu. Bekas tu bukan maksudnya jilat. Oh. Ambil lah tangan ni. Tu boleh. Nampaklah orang panggil etiket sikit. Orang yang beradab sikit. Boleh faham? Itu yang disebutkan oleh guru kami berkenaan dengan adab apa? Jilat jari ni. Baik. Cuma dalam riwayat ni dia ada khilaf. Di situ ada riwayat pertama, Nabi jilat jari 3 kali ke ataupun 3 jari. Faham tak? 3 jari ke 3 kali pada tiap jari. Boleh? Ada khilaf berkenaan dengan riwayat. Tapi yang apa? Masyhur disebut oleh guru kami, kita gabung dua-dua. 3 jari, kemudian 3 kali. Boleh? Itu dipanggil yang dimaksudkan dengan ayat riwayat tadi. Boleh faham Baik, itu cara jilat jari. Jadi jangan buat tertawa hala lah. Cara jilat jari kena beretika sikit. Jangan buat tertawa hala. Sama kalau kita makan garpu pun kan. Makan garpu pun, kalau ambil garpu macam tu pun orang, ish, lolak sangat. Tapi kalau jilat, ada apa? Tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Yang masalah tu cara gitu je. Boleh? Tak kena cara tu. Baik. Hadis yang ke-134 sikit lagi kita ambil. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu as-salas. Apabila selesai makan, apa tu? Selesai makan, bukan di tengah makan. Apabila selesai makan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjilat ketiga-tiga jari baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, tengok dalam huraian tu, ketiga-tiga jari yang dimaksudkan itu adalah jari tengah, telunjuk dan ibu jari ni. Ni. Boleh ni 3. Boleh? Tu dipanggil jari yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita fahamlah, kira nak makan tu sekurang-kurang dah guna 3 jari. Tapi ada riwayat guna apa? 4, ada riwayat guna 4, ada riwayat guna 5 guna semua. Boleh? Tapi ikut kadar makan, maksudnya ikut jenis makanan. Makan nasi 3 jari. Kita dah masuk kerja dah ni. Tak habis lagi. Duduk ke letih lah macam tu. Nabi SAW makan apa? Roti. Tak apalah 3 jari. Boleh? Tapi disebutkan oleh para ulama, bukan dalam hadis lah, makan 2 jari panggil setan. Makan 2 jari panggil apa? Macam mana panggil setan? Ambil. Oi, gaya kemah ni. Boleh? Tak maulah apa ni. Kan? Macam teruk sangat tu. Nampak apa? Angkuh. Nampak macam sombong. Boleh? Itu dipanggil beberapa perkara yang disebutkan oleh ulama berkenaan dengan cara makan. Jadi sekurang-kurang jari adalah 3, jangan 2, tak boleh. Sekurang jadi 3. Tapi boleh guna untuk 2, 4, boleh guna untuk apa? 5 berdasarkan jenis-jenis makanan. Boleh? Baik. Ya. Tak masuk. Yang kalau apa? Ni makan ni. Makan guna chopstick. Ya. Yang tu kira panggil apa? Tak ada masalah lah. Dia sebenarnya tak kira dah jari-jari dekat situ sebab kita dah guna alat-alat yang lain. Ya, kira panggil apa? Tak dapat sunnah lah. Tak dapat sunnah. Tapi buat macam mana kadang-kadang kalau kita contoh Cik Faizul duduk dekat jumpa menteri-menteri, tiba-tiba kita guna tangan pula. What are you doing? Cerita dah. Betul orang putih tu kan. Tangan awis sunnah dah. What sunnah what? Jadi fitnah pula lagi kata. Ni tak ikut etiket lah, melanggar protokol dengan sama sultan lah apa semua. Itu kita panggil tak apalah, kita pakai sudu ataupun garpu itu. Boleh faham? Jadi kita panggil kalau contoh ada keadaan yang
kosong, tidak ditakuti fitnah dan sebagainya, boleh kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Baik. Itu dipanggil hadis jarak jari. Baik, hadis yang ke-135 pula kita. Abu Juhaifah melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, amma ana fala akulu muttaki'an. Sungguh aku tidak makan sambil bersandar. Ni sama macam kita sebut tadi lah. Yang itu apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam antara cara makan tak boleh makan apa? Ha, macam ni. Oi, kemah. Boleh? Tak boleh makan macam tu. Makan apa? Yang disebut oleh Nabi SAW macam geng tabligh tu tak? Geng tabligh kan? Ha, geng tabligh. Macam mana cara makan? Action sikit. Ada yang macam ni? Macam ni geng tabligh kan? Oh, dia duduk. Ya, duduk. Ada yang macam ni? Tak buah. Tapi perut nak besar. Tak ada. Dia orang kuih boleh lah kan? Macam ni lah. Satu macam ni. Boleh? Angkat kaki. Ada. Perempuan? Perempuan sama. Boleh. Tapi kalau lagi kalau tengok keadaan jugalah. Kena makan macam ni, makan banyak ni. Oh, dia tahan ni. Jadi dia tahan dia kan ni. Boleh? Makan macam ni. Boleh? Baik. Lepas tu satu lagi makan macam mana? Makan macam ni. Dia duduk kaki belakang Boleh. Dia macam bertinggung lah. Tapi boleh. Bukan tinggung nak berak ni. Kaki jadi empat ni. ke belakang tu. Ni. Ada benda banyak dia. Sebab apa? Sebab yang macam ni dia panggil apa? Biar kita makan tu tak rasa macam leka, macam kalau kita makan pegang. Yang tu jenis nak makan tak mau bangkit dah tu. Oh, nak bagi tak selesa. Alah minah ni makan. Dengan batu makan cabai belacan pula. Batu apa? Apa? Cicak garam belacan. Lama dah sembang. Sampai 4 jam dulu orang makan tu, makan ni kadang hajat je. Duduk makan. Habis? Tu buat kerja lain lah. Oh, ni duduk makan menyembang. Tu tak ada kerja. Boleh? Faham? Habis dah kita punya cara makan. Baik. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-136 wallahu taala alam, insya-Allah kita sambung pada minggu yang berikutnya. Wallahu taala alam. Jadi sekadar itu saja. Kita selawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina allazi yanfa'una wa bifaqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ali qutli unsa wa dhakar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين.